A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana menyampaikan kita dalam bulan Ramadan yang penuh barakah ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan meneruskan sesi maktabah Ramadan kita pada Ramadan yang keempat. Dan kita akan berkongsi beberapa pengajaran dan beberapa ibrah yang kita boleh dapat daripada juzuk yang ketiga dan juzuk yang keempat dalam Al-Quran Al-Karim. Sedikit latar belakang tentang kedua-dua juzuk ini. Pengawalan kepada juzuk ketiga adalah bahagian akhir surah Al-Baqarah, dan di tengah-tengahnya adalah surah Ali Imran, dan akhirnya pada juzuk keempat adalah awal kepada surah An-Nisa. Dan terdapat pelbagai pengajaran yang kita boleh belajar daripada kedua-dua juzuk ini. Namun pada sesi ini insya-Allah kita akan memfokuskan pengajaran kita dan perkongsian kita kepada satu peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah umat Islam, iaitu peperangan kedua dalam sejarah umat Islam, iaitu adalah peperangan Uhud. Sedikit latar belakang tentang perang Uhud. Perang Uhud adalah perang kedua dalam sejarah umat Islam yang berlaku pada tahun ketiga Hijrah, dan ia berlaku selepas peperangan Badar Al-Kubra. Dan kita melihat perang Uhud ini daripada dua perspektif yang berbeza. Perspektif yang pertama adalah daripada kaum musyrikin Quraisy, bagaimana mereka melihat perang Uhud ini adalah sebagai satu ruang kepada mereka untuk menebus kembali maruah mereka setelah tewas dalam peperangan Badar Al-Kubra sebelum itu. Dan bagi para muslimin, perang Uhud adalah satu ruang untuk mereka meneruskan sesi kemenangan mereka dan membuktikan bahawa mereka ini berjuang di atas jalan yang benar. Dan mungkin sebahagian daripada kita sudah mengetahui tentang pengakhiran perang Uhud ini, iaitu di mana pada peringkat awal kita hampir memenangi peperangan ini, namun akibat daripada kesilapan para muslimin waktu itu, akhirnya kita tewas, walaupun sebahagian pendapat mengatakan bahawa ia adalah keadaan stalemate untuk kedua-dua pihak. Dan Allah menceritakan peristiwa perang Uhud ini dan menceritakan kenapa para muslimin pada waktu itu tewas. Dan antara sebabnya adalah daripada kesilapan para muslimin yang dilakukan pada masa yang lampau, dan akhirnya menyebabkan mereka tewas dalam perang ini. Dan antara pengajaran yang kita boleh dapat daripada peristiwa yang besar ini adalah bagaimana akhlak kita ketika menghadapi ujian, dan bagaimana akhlak kita ketika menghadapi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita fikir kembali dalam umur kita yang singkat ini, apabila kita mendapat sesuatu nikmat atau apabila kita mendapat sesuatu kejayaan daripada Allah, kita akan rasa seronok, kita akan rasa bangga, proud with ourselves, untuk kita sharekan di social media, untuk kita berkongsi bersama ahli keluarga kita, rakan-rakan kita dan sebagainya. Dan apabila kita ditimpa kesusahan seperti kegagalan dalam peperiksaan, seperti masalah kewangan dan sebagainya, kita rasa segan dan kita rasa malu untuk kita sharekan bersama rakan-rakan dan ahli keluarga kita. Dan perkara ini adalah perkara yang normal kan. This is our nature as a human. Namun begitu adalah zalim untuk diri kita apabila kita merasa malu untuk kita kongsikan rasa kesedihan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan, seperti mana Allah menegur masyarakat muslim yang tewas dalam perang Uhud, bahawa Allah mengingatkan mereka bahawa Allah adalah sebenarnya yang memberi kemenangan. Allah adalah sebenarnya adalah sumber ketenangan kepada orang yang mengaku diri mereka sebagai orang yang Islam. Dan ini sebenarnya satu peringatan kepada diri kita kan, bahawa sebenarnya apabila kita menghadapi sebarang ujian, apabila kita menghadapi sebarang kesusahan, kembalilah kepada Allah kan. Janganlah rasa malu dan janganlah rasa hina untuk kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kan. Dan di dalam bulan Ramadan yang mulia ini, jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai satu peluang untuk kita memperbaiki diri kita kan. Kalau sebelum ini kita rasakan Ramadan tidak memberi apa-apa makna kepada diri kita, jadikanlah Ramadan pada kali ini sebagai satu batu loncatan untuk kita menjadi seorang muslim yang lebih baik.
Dan jadikanlah Ramadan ini sebagai satu ruang untuk kita merefleksi diri kita dengan dosa-dosa kita yang lampau. InsyaAllah saya akan menutup sesi kita pada kali ini dengan satu doa daripada surah Ali Imran ayat 193. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar suruhan yang menyeru kepada keimanan, iaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu, maka kami beriman kepadamu. Dan wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami dan matikanlah kami dalam kalangan orang yang membuat kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.